Sangat sedap lah kan, cuma mata tu kena tajam sikit lah lepas cari apa tu head and shoulder. Okay, selalunya berapa kali time baru tembus, tak ada cakap lah. Kadang sekali dua, kali pertama dah tembus, kali kedua. Maksudnya kali pertama ni dia reject lagi, kali kedua tu biasanya tembus. Okay, apa tu head and shoulder? Kepala dan bahu. Ni chart pattern ada banyak, ni chart pattern favourite saya. Okay, ini shoulder. Kalau ni nak mencari sel, dia tengah uptrend ni tanda nak reverse ni, bila kita nak masuk sel. Okay, dia naik, dia reverse kat sini satu. Okay, mungkin orang dapat sel sini, turun, cabut lah contoh. Tapi kalau tak nak cabut, kena BE, koyak dah dia. Lepas tu dapat sini lagi sel. Okay, lepas tu turun, naik sini, kan kat sini tiba-tiba mungkin kena BE dah. Sebab tu saya punya style adalah suka, kan saya selalu cakap orang, saya selalu masuk yang lepas berapa minit dia terus pergi. Sebab apa? Sebab saya masuk kat area sini lah sebenarnya. Saya masuk kat sini, saya tak suka masuk sini, saya tak nak masuk sini. Sebab ini market yang tak confirm lagi, tak confirm nak turun lagi. Jadi kalau kita masuk sell sini, penat tau. Korang bayangkan, benda ni boleh jadi dalam masa 1 hari, 2 hari, ikut time frame lah, boleh jadi dalam masa beberapa jam. Jadi korang nak layan float tu, Masya Allah, memang boleh buat kenduri lah orang kata. Jadi turun sini saya lagi suka, memang tak masuk ya, jadi okay. Yang penting benda ni berlaku kat mana? Kawasan SLR kan, harga paling mahal ataupun harga paling murah, rendah kan. Lepas tu dia buat shoulder. Okay, bila dia siap macam ni, saya akan maki shoulder kiri ni, saya akan tarik zerak, dan saya akan main di area sini, saya akan tunggu. Inilah yang kita masuk, dia terus pergi tu. Ini first wave saya. Kalau ikut kan, kita memanglah first wave sini, tapi kita bukan banker kan, dan boleh menggerakkan harga pucuk kat sini. Boleh dapat sini, tak ada masalah. Tapi ini saya nak ajar yang kita nak ambil kat sini. So yang sini kita pergi, bila dia pergi, dia break sini. Ini ada retest juga kat yang sama, kita ambil yang second wave. Yang second wave ni yang lebih selamat. Yang first ni pun dia boleh jadi fakey juga lagi. Dan SI kita nipis je dekat atas kepala ni. Okay, dan kalau nak selamat, bila dia break tengkuk ni, jadi itulah yang kita retest kat sini. Ini dah bagi second wave selamat. Lepas kan dia first wave, second wave, third wave. Tapi kalau kita ni yang geli-gelinya, kita ambil lah sini first wave, dan ini adalah second wave. Okay, itu uptrend. Kalau untuk downtrend, sama lah, terbalik. Korang kena nampak ni bahu kiri, ni kepala, dan ini adalah bahu kanan. Alright, jadi kat mana nak entry dia adalah di bahu kanan. Okay, saya tunjukkan. Benda ni korang kena combine dengan trend line sekali ya. Saya tunjuk setup semalam, banyak lah, yang ni banyak sangat saya dapat setup. HNS di time frame kecil bersamaan pre-schedule di time frame besar. Boleh jadi juga, saya pun tak kaji lagi yang macam gitu kan. Contoh okay, kita tengok. Kalau korang nak nampak senang, buka lah HNS dekat time frame kecil. Buka lah chart. So saya ulang, konsep dia adalah berapa dah ni? 5.5. Berapa ni? Okay. HNS konsep dia adalah macam gini. Saya rasa dah pernah contoh kot. Satu, dia boleh jadi macam gini. Satu lagi, dia boleh sekejap dia sama terus, sekejap tidak. Okay, ini adalah HNS. Dan kat mana kita nak entry adalah bila dia jadi macam gini. Jadi macam gini, barulah kita start marking sini. Area sini yang kita nantikan. Dan ini time frame besar, dia boleh jadi kat time frame kecil pun korang nampak. Dan kita mengharapkan entry macam gini. Kat area sini kita marking. Dan okey, ni salah satu teknik lagi yang saya gunakan. Korang akan dapat trend line kat sini nanti sebenarnya. Korang akan dapat trend line, dia jadi macam gini. Okey, bila dah break, sini lah yang saya paling suka tadi. Bila dia break,
Kalau dia break sini, inilah tanda kita dah standby sell. Tak kisahlah, orang akan nampak trend, tapi sebenarnya di kecil dia dah mula nak mengubah arah. Current trend dah mula berubah di time frame lain. Dan kat sinilah dia akan terus buat macam gini pula. Faham tak? Harga ni dah turun dah sebenarnya, turun macam ni. Lepas tu dia akan retest. Okey, jadi inilah yang saya panggil harga semasa dah berubah dah pun. Ni downtrend. Memanglah kalau korang buka time frame besar, mungkin orang dah kata dah tarik ke bawah akan nampak macam ni lagi. Tapi tak, kita ambil yang latest. Kita kan cakap kita retail trader, kita fokus yang mana current trend. Current trend ni dah siap macam gini dah. So kita makin tarik macam gini, kita break sini, inilah yang kita standby sebenarnya. Dalam multiple time frame korang akan dapat lebih awal benda ni. So dia boleh jadi hantar shadow, hantar macam gini juga. Lepas tu baru close. Ni memang lega lah dapat. So kat mana korang nak sesah lagi? Okay, ini break, dia retest sini, ataupun okay, korang sell sini boleh tak apa, dan dalam masa sama korang dah ada trend nak atas dah. So kat sini kita boleh sell lagi, dan dia akan terus pergi lagi. Okay, dan selalu jadi okay, head and shoulder ni dia ada banyak kaedah. Dia ada banyak rupa tau. Kadang-kadang korang jangan tunggu perfect sangat. Macam saya kata, dia boleh jadi albino. Albino ni macam gini, dia boleh juga jadi macam gini je. Lepas tu dia dah naik. Boleh ke masuk ni? Boleh, tapi risk. Sebab apa? Bila korang tarik trend line, dia tak break. Pening lah kan. Jadi kita yang ni kita kena biar dia break. Bila dia break ni, barulah dia, orang kata lambat kita dapat. Faham tak? Tapi korang tetap boleh marking lagi. Kat area sini kita tetap marking bahu kiri. Cumanya ni dia jadi apa tau, triple top dan double top di area sini dan HNS. Yang penting selagi mana dekat atas ni dia tak break, dia tak close macam gini, itu dah jadi inian. Sebab tu saya kata saya lebih selamat dengan cara ni. Aku tak tahulah korang dah boleh hadam ke tak. Saya rasa ada orang yang mana tak boleh faham tu, tengok balik ulang-ulang video ni. Okey, jadi andai kata pula korang kat atas ni ada 3 shadow jadi, so korang boleh tenang lagi, kita buat macam ini lagi. So inilah dipanggil banyak ni ada confirmation yang kita boleh tenang-tenang je lagi. Kita boleh rasakan ni fake. Bila last korang nak cut tu, yang penting korang kena make sure benda ni dah jadi macam memang korang yakin betul lah dah nak reverse kan. So ini sebagai backup untuk kat sell sini. Bila dah break sini, dia semakin kurang lah risk dia. Bila kat sini pula kita mengharapkan dia akan break. Ni dia panggil albino HNS, tak comel lah, tapi tetap valid. So yang ni kita mengharapkan dia break sini dan kita nak dia retest sini. So ini dia panggil second wave lah. Dia boleh jadi juga kat sini ya. Ini pun kita boleh marking juga. Yang penting korang dah dapat trend line mungkin kat atas ni. Faham tak? Okay, ini dah buatlah praktis lah. Ni dahsyat ni sebenarnya. Saya kongsikan dah dalam dulu sebenarnya. Okay, lepas tu okay, saya sama juga lah macam double top jadi. Okay, kita tengok contoh apa saya tak semalam masuk. Okay, rasanya goal untuk semalam. Okay, ni contoh, ni H4 kan. 150. Okay, ni nampak ni shoulder kiri. Okay, okay, ini shoulder kiri. Ini shoulder kiri. Mata korang tu memang kena tajam lah. Ni shoulder kiri. Pak, dia naik. Okay, ni dia naik. Okay, nampak tu. Ni kita punya marking kat sini. Korang nak ambil shoulder, korang buatlah satu area sini macam ni. Ambil daripada body dia ke shadow dia. Kan comel tu.
Ini saya masuk semalam, lega lah. Okay, jadi sini. So bila jadi macam ni, okay, kita kecilkan lagi saya ambil dari sini, kita buka dekat, tarik trend line. Apa yang kita boleh nampak sini pun dah collect dah ni, nampak ni. Kalau kita tengok boleh dia ambil tak ada komen pun, pening lah tu. Mana nak belajar sangat kan. Ni tadi sekejap mana buat tadi tu. Tadi lah okay. So kalau korang tengok ini yang saya kata, kita katalah ni saya buang balik lah SMS ni, pening lah trend line. Okay, masa okay, ni saya buka M5 tau. M5 pun kau nampak ni dekat M15 sah-sah dah. Okay, memang pening je, betul. Korang buat back test je, buat banyak kali. Saya sampaikan je, saya percaya ada orang yang faham tu sebab dia dah biasa. Dia dah sampai tahap dah pernah sedut semua benda ni, jadi dia boleh terima. Dia punya chip otak dia dah 1 tera. Jadi yang lain ni tenang-tenang je. Okay, korang tengok ini adalah HNS. Tadi saya buat kat M15 kan, ni kat M5 pun dapat. Okay, so inilah, ni bahu kiri lah. Saya buka line chart. Katalah, okay, ni kita ambil ni bahu kiri. Ini bahu kiri, ini shoulder, ini kepala, dan ini kejap, ini dia punya bahu kanan dia. Contoh kita maki masa tu, katalah ini kita maki sini, boleh tak kecil tak? Kalau nak buka title kecil lagi kan pening. Okey, contoh ini saya buat dekat M5. Tak best lagi. Okey, katalah saya ambil sini lah, ambil sini. Masa tu market tengah macam gini. Okey, saya tahu. Okey, contoh macam ni, kita dah maki shoulder kiri. Saya sukalah bila jadi macam ni shoulder kiri, lepas tu pump dia nak datang. Oh, memang saya suka. Saya akan start maki. Ini kepala. So saya akan ambil sini punya area. Okey, kita masa ni trend line tak ada lagi. So dia jalan. Okey, bila dia buat macam ni, boleh dah. Kita dah boleh tarik dah kan. Okey, ini point 1, ini point 2, dan dia naik. Dia naik kan, dia naik sini, dia break. Okey, ni kita lega. So baru kita marking yang sini. So korang tengok ni, dapat tak sini? Kan dapat ni, nampak? Ini semalam boleh masuk sekali 2 kali boleh masuk semalam. Ini dah dapat 600 feet, 60 feet, 70 feet. Sabarlah dulu saya. Jadi tak ada rezeki. Saya ambil pergi. Okey, nak berapa? Nak beli berapa? Satu. Jadi kita pergi. Siapa nak cepat yang pening, lekis dan research tak bisa. Tadi siapa tu? Saya betul lah, cikgu Wan cakap tu. Saya pun buat benda tu. Saya cerita kat korang cikgu saya dalam ni tak tahulah dia ada letak kan, tengok kan. Saya cakap korang tu kan. Saya sendiri pernah lukis SND, SNR, trendline 100 keping gambar. Faham? 100 keping gambar. SND saja 100, trendline saja 100, SND saja 100. Buat chat saja, ini saya cakap experience, pengalaman yang memang saya lalui dan saya buat benda tu. Ijat saya tak cuma cikgu try saya sikit boleh ke. Jadi saya tengok SNS untuk normal pattern tu hadam. Cuma kalau dah bercampur aduk dengan air tu selalu sikit nak buat SOP. Okey, jadi ini shoulder kiri. Dan bila dia break ni, oh yang ni kita memang saya suka sangat. Jadi kat sini kalau nak balon, korang boleh balon. Dan dalam masa yang sama, apa kita buat? Ini lah, korang nampak tak? Korang boleh tarik kat sini. Jadi kita kat sini, kalau korang nak set kat sini, ini dia panggil confluence. Banyak setup, break trend line. Dan dalam masa yang sama, dia SND dan ini bahu kiri. Ini dia panggil combination, ultra instinct.
Dan korang boleh balon lah kat sini. SL korang kat mana? Jadi pula, katalah korang buka lah multiple time frame, atas ni tiba-tiba contoh ada di shadow. Jadi korang pun dah tahu kat mana SL. Ini cerita goal, jadi goal ni dia punya kasar lah sikit kan. Alright. Dan boleh pakai lagi ke kawasan ni? Boleh lagi. Dia akan buat macam gini tau. Dia akan buat macam gini. Okay, dia akan buat, saya contoh kat bawah sikit. Dia boleh jadi macam gini. Okay, dia boleh naik. Okay, ni satu lagi. Macam mana kita dah boleh baca pergerakan market? Kenapa kadang-kadang saya relax, tak adalah tengok market sangat. Saya tahu biar dulu, dia boleh sampai ke agak aku tak nak buat apa-apa, aku tak nak tengok, aku tunggu, relax, tenang aja. Dia macam ni. Ini adalah contohnya. Ini HNS. Okay, katalah dah lega, dah jadi harganya. Lepas tu dia turun. Okay, dia turun. Katalah, okay, ni saya contoh sikit lah, lambat turun dia. Lepas tu dia buat macam gini. Dia turun, dia buat macam gini. Kat bawah ni, katalah, lepas tu dia naik atas. Lepas tu dia turun. Dia main-main lah ni, katalah lancar kan. Dia main atas. Ni ramai orang terkena SL. Mungkin dekat sini, orang masuk lagi, sell lagi. Lepas tu, naik lagi. Yang tiba-tiba ni pula naik. Dia break. Kenapa dia break? Yang ini dia masih lagi nak buat satu kat sini. Dan sebenarnya kalau ini mungkin kita tengok dekat H1, dekat H4 baru jadi macam ni. Okay, dia baru jadi macam ni. Dia main, zap. Ini baru nak ambil. Faham tak? Inilah diambil. Yang ni mungkin dekat H1, contoh lah. Ni kat H4, baru nak ambil. So, inilah yang ramai orang kena MC ke SI kat sini. Dia tengah main. Sebab dia nak ambil kat atas ni, lepas tu baru dia turunkan. Ini kawasan bank punya entry, yang ini kawasan kita retail trader punya entry. Jadi kita nak entry dekat sini. Sebab apa? Dalam time frame besar adalah dekat sini baru nak masuk. Jadi yang H1 kita dapat ni, tak payahlah korang nak hold sangat. Tak payah belajar, tak payah hold. Kita cuba berlatih diri. Tetap, bukan sikap saya tetap berada punya area style 100 ke 300 pip ataupun 100 ke 200 pip. Tak nampak belakang gambar lah Pak. Semak je. Okay, ada logo pula. Okay, alih sikit, saya ulang balik. Okay, macam ni. Ini HNL jadi pump naik. Lepas tu dia turun. Okay, ni saya nak cerita. Lepas tu kadang-kadang market buat sideways ataupun dia buat support and resistance. Orang mungkin sell sini, okay, naik-naik, mungkin buy sini, okay, fine. Lepas tu mungkin jadi lagi satu, dia sell dekat sini, support, dekat resistance. Dan kenapa kadang-kadang ni market tembus, dia tembak atas ni. Ini sebab dia nak ambil entry yang dekat H4 belum ambil lagi bahu dia sebenarnya. Dekat H1 korang nampak memang dah ambil. Contohlah, nak bagi faham, FTR tu apa? Saya tak tahulah benda tu. Ini saya cerita apa yang saya faham je lah, saya nampak, itulah. Okay, lepas tu barulah dia nak turun. Faham tak? Inilah perangai yang kalau korang biasa tengok, korang dah boleh bajet lah. Ada tak berlaku contohnya sekarang? Mana tu contoh dia ni? Okey. Contoh lah. Ini saya ambilkan daily je. Okey, ini korang nampak macam ni Ini kita ambil. Ini boleh panggil lagi. Ni time frame besar punya mata helang. Contohnya ni satu, ni jadi dua. Yang mana kalau saya tetap akan respect juga bahu ni. Ni memanglah jadi albino lah, cacat
sikit lah kan. Dia naik, turun, naik balik kan. Dan lepas tu dia turun lah. Okay, ini yang maksud saya tadi tu. Katalah sini punya area, ni korang perisah lah sikit. Nak bagi tahu yang bila kadang-kadang kita set sini okay fine, kita set sini okay fine, tapi kenapa yang kat di sini kita terkena lipat, kenapa dia naik lagi? Ada juga sebelah ni, dah tak ada naik. Okay, yang dia naik ni lah yang dia cuba mencari bahu kiri ni sini. Ni korang kenalah resizekan lagi, mungkin sebab support resistant ke. Ini contoh lah, tapi ni tak cantik lah, tapi nak faham, nak bagi korang faham kenapa dia turun-turun naik. Lepas tu mungkin dia main, lepas tu dia naik atas sebab di time frame besar mungkin ada something yang tak collect lagi price. Faham, cuma bila tengok chart terus hilang analisis teknikal. Faham, betul, benda tu memang complicated. Jadi kena banyakkan buat kajian, banyak buat backtest. Kita mungkin start dengan SNR trendline. Tarik dulu SNR trendline tu, benda yang asas kau kena marking dulu. Lepas tu barulah tarik SND ke. Dan bila sampai kawasan-kawasan tu baru kita tengok chart pattern pula, apa dia nak buat. Boleh tak? Okey ke? Boleh ke? Pukul 6 kan berapa jam ni? Dah ni sejam setengah nak masuk engulfing. Okey, saya sentuh last kali lah engulfing. Okey, itu jadi kita habiskan je dulu. Ini HLS. Jadi HLS ni saya tak yang korang kena combine.